Baiklah, sebentar tadi kita telah melihat satu tayangan tentang usaha-usaha ke arah kemerdekaan dan salah satunya adalah jawatan kuasa hubungan antara kaum. Sekarang ini Cikgu akan teruskan dengan satu PowerPoint slide yang menerangkan jawatan kuasa ini. Okey. Saya akan membentangkan topik yang amat penting dalam sejarah pembangunan negara kita, iaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jawatan kuasa ini merupakan antara platform yang terawal yang menyatukan pemimpin berbagai kaum di tanah Melayu untuk berbincang secara harmoni demi mencapai perpaduan dan kemerdekaan. Walaupun itu bukan lebih 75 tahun yang lalu, semangat dan nilai yang dibawa oleh jawatan kuasa ini masih relevan hingga ke hari ini dalam membina masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Tetapi sebelum itu, untuk peringkat ini, saya Cikgu mahu kamu semua melakukan satu aktiviti pembelajaran iaitu melakar peta minda. Cikgu sudah berikan kertas tersebut dengan lakaran peta minda dan terdapat beberapa soalan yang perlu kamu semua jawab. Okey, soalan-soalan seperti bila ditubuhkan, apa yang gagal, apa yang rapuh, nyatakan kaum yang terlibat, apa ancaman kaum Melayu, apa ancaman kaum Cina dan kaum India, apa cadangan British, apakah dua tujuan jawatan kuasa hubungan antara kaum, apakah kesan jawatan kuasa ini ditubuhkan. Soalan seterusnya, siapa tokoh mewakili kaum Melayu? Dan siapa pula tokoh mewakili kaum Cina? Dan siapa tokoh mewakili kaum India? Soalan seterusnya, apakah langkah awal dalam membangun dasar pendidikan? Kedua, apakah kriteria yang diperlukan oleh Suruhanjaya Ray untuk mengubah perlembagaan pada tahun 1957? Apa parti yang dibentuk? Tiga soalan yang terakhir, apa platform yang dibincangkan? Apa kejayaan parti perikatan? Apakah kesedaran yang diberikan? Kamu akan mendapat jawapan-jawapan bagi semua soalan ini berdasarkan penerangan cikgu dalam paparan slide yang cikgu bakal tunjukkan. Okey, kita pergi ke latar belakang. Jawatan kuasa ini ditubuhkan pada tahun 1949, iaitu selepas berlakunya Perang Dunia Kedua dan kegagalan Malayan Union yang telah menimbulkan ketegangan antara kaum. Pada ketika itu, hubungan antara Melayu, Cina dan India berada pada tahap yang sangat rapuh. Kaum Melayu merasa terancam dengan kehilangan hak istimewa mereka, manakala kaum bukan Melayu pula menuntut hak rakyatan dan layanan yang adil. Menyedari keadaan ini, pihak British mencanangkan penubuhan sebuah jawatan kuasa khas bagi mengurangkan ketegangan kaum dan mewujudkan persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. Maka lahirlah jawatan kuasa ini sebagai perundingan dan kerjasama politik antara kaum. Tujuan utama adalah untuk membina asas perpaduan nasional dan membentuk suasana yang kondusif ke arah kemerdekaan tanah Melayu. Dalam konteks sejarah, penubuhan jawatan kuasa ini menjadi bukti bahawa kemerdekaan tidak dicapai melalui pertikaian atau kekerasan, tetapi melalui perbincangan, toleransi dan semangat muafakat antara kaum. Seterusnya, tokoh-tokoh. Kejayaan jawatan kuasa ini tidak akan tercapai tanpa kepimpinan tokoh-tokoh hebat daripada pelbagai kaum. Antara tokoh utama yang memainkan peranan besar ialah Datuk Onn Jaafar, Tan Cheng Lock dan E.E.C. Tulai Singgem. Pertama, Datuk Onn Jaafar. Beliau adalah pengasas UMNO dan pencetus idea pembentukan jawatan kuasa ini. Datuk Onn menyadari bahawa kemerdekaan hanya dapat dicapai apabila semua kaum bersatu di bawah satu matlamat.
Beliau terkenal dengan gagasan politik yang menekankan pentingnya orang Melayu bersama dengan kaum lain demi kestabilan negara. Kedua, Tan Cheng Lock merupakan pemimpin tertinggi MCA, memainkan peranan besar dalam keharmonian antara kaum Cina dan Melayu. Beliau sentiasa menekankan kepentingan kompromi dan kerjasama ekonomi antara kaum untuk membina masa depan bersama. Tan Cheng Lock turut menjadi jambatan penting antara masyarakat Cina dan pihak British dalam isu kewarganegaraan. Ketiga, EEC, Turai Single, merupakan wakil masyarakat India dan juga organisasi MIC yang menegaskan kepentingan hak sama rata dan keadilan sosial untuk semua kaum. Beliau memperjuangkan akses pendidikan yang adil sebagai asas kepada perpaduan dan kemajuan negara. Gabungan ketiga-tiga tokoh ini menunjukkan bagaimana semangat kepimpinan berbagai kaum dapat melahirkan satu bentuk politik yang matang, berprinsip dan berpandangan jauh. Seterusnya, bagian peranan. Jawatan kuasa ini memainkan peranan penting dalam merintis dasar dan amalan politik yang berpaksikan perpaduan. Antara peranan utama jawatan kuasa ini adalah satu, membangunkan dasar pendidikan untuk semua kaum. Melalui perbincangan dalam jawatan kuasa ini adalah dicanangkan bahawa sistem pendidikan di tanah Melayu haruslah bersifat lebih inklusif dan tidak memisahkan kanak-kanak mengikut kaum. Ini adalah langkah awal ke arah pendidikan kebangsaan yang bersifat menyeluruh. Kedua, membentuk asas kepada perlembagaan persekutuan tanah Melayu. Hasil rundingan dan perbincangan antara kaum dalam jawatan kuasa ini memberi inspirasi kepada suruhan Jaya Raid yang mengubah perlembagaan pada tahun 1957. Prinsip keadilan, tolak ansur dan hak pelbagai kaum yang dibincangkan dalam jawatan kuasa ini menjadi asas penting kepada perlembagaan kita hari ini. Ketiga, menggalakkan kerjasama politik antara kaum. Jawatan kuasa ini menjadi model awal bagi kerjasama politik antara UMNO, MCA dan MIC yang kemudiannya membentuk satu parti, iaitu Parti Perikatan, dan akhirnya menjadi teras kepada Barisan Nasional yang ada pada ketika ini. Secara tidak langsung, jawatan kuasa ini berjaya membentuk budaya politik berdiri, bukan berkonfrontasi, dan melahirkan satu legasi yang penting yang membolehkan tanah Melayu mencapai kemerdekaan tanpa peperangan. Seterusnya, sumbangan ke arah kemerdekaan. Sumbangan jawatan kuasa ini terhadap kemerdekaan tanah Melayu amat besar dan bersejarah. Pertama, jawatan kuasa ini menunjukkan persefahaman politik antara kaum yang menjadi platform perbincangan bagi isu sensitif seperti hak istimewa orang Melayu, kerakyatan bukan Melayu, dan pembagian kuasa politik. Hasil perbincangan ini membawa kepada satu bentuk kompromi nasional yang menjadi asas perpaduan negara. Kedua, jawatan kuasa ini menjadi model awal kepada kerjasama politik antara MCA, MIC. Kerjasama ini kemudian diteruskan dalam bentuk Parti Perikatan yang menangani pilihan raya 1955 dan seterusnya membawa tanah Melayu ke arah kemerdekaan pada tahun 1957. Ketiga, jawatan kuasa ini juga memupuk semangat satu bangsa, satu tanah air. Melalui dialog dan tolak ansur antara kaum, wujud kesedaran bahawa masa depan tanah Melayu mestilah dikongsi bersama oleh semua rakyat tanpa mengira kaum atau agama. Inilah semangat yang menjadi tunjang kepada perpaduan nasional hingga hari ini. Baiklah, cikgu teruskan dengan semakan jawapan. Semakan jawapan untuk peta minda yang telah kamu isi.
Kamu menjawab berdasarkan soalan-soalan yang diberikan. Okey, untuk soalan pertama, bila ditubuhkan pada tahun 1949, apa yang gagal? Perang Dunia Kedua dan melayani India. Ketiga, apa yang rampung? Hubungan antara Melayu, Cina dan India. Keempat, menyatakan kaum yang terlibat, Melayu, Cina dan India. Kelima, apa ancaman kaum Melayu? Kehilangan hak istimewa. Keenam, apa ancaman kaum Cina dan kaum India? Hak kerakyatan dan layanan yang adil. 7, apa serangan British? Penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Yang 8, apakah dua tujuan jawatan kuasa hubungan antara kaum? Membina asas perpaduan nasional dan membentuk suasana kondusif ke arah kemerdekaan tanah Melayu. Kesembilan, apakah kesan jawatan kuasa ini ditubuhkan? Perbincangan, toleransi dan semangat muafakat antara kaum. Siapa tokoh yang mewakili kaum Melayu? Datuk Wan Jaafar. Kedua, siapa tokoh mewakili kaum Cina? Tan Cheng Lock. Ketiga, siapa tokoh mewakili kaum India? E.E.C. Juraisinghe. Adakah jawapan kamu semua betul? Kalau betul, bagus. Kalau kurang betul, sila buat pembetulan. Soalan seterusnya, apakah langkah awal dalam membangun dasar pendidikan? Sistem pendidikan Tanah Melayu bersifat lebih inklusif dan tidak memisahkan kanak-kanak mengikut kaum. Kedua, apakah kriteria diperlukan oleh Suruhanjaya Baik untuk mengubah perlembagaan pada tahun 1957? Prinsip keadilan, tolak ansur dan hak berbagai kaum. Ketiga, apa parti yang dibentuk? Parti Perikatan. 3 soalan terakhir, apa platform yang dibincangkan? Jawapannya adalah hak istimewa Melayu, kerakyatan bukan Melayu, dan pembahagian kuasa politik. Kedua, apa kejayaan Parti Perikatan memenangi pilihan raya pada tahun 1995? Apakah kesedaran yang diwujudkan masa depan Tanah Melayu mestilah dikongsi bersama? Cikgu harapkan semua jawapan kamu betul. Sila buat pembetulan jika jawapan anda salah, kurang tepat dan juga kurang tepat. Sebagai kesimpulan, jawatan kuasa hubungan antara kaum adalah simbol kepada kebijaksanaan pemimpin terdahulu dalam mengurus kepelbagaian dan mencapai kemerdekaan melalui perpaduan. Ada 3 orang pemimpin yang mewakili kaum masing-masing. Okey, merekalah pemimpin yang bijaksana. Peranan dan semangat jalan kuasa ini seharusnya menjadi inspirasi kepada generasi muda, iaitu kamu pada ketika ini. Kerana kemajuan negara hanya dapat dicapai melalui dialog, perpaduan, saling memahami dan teransur antara kaum. Marilah kita semua terus mengekalkan warisan perpaduan ini agar Malaysia kekal sebagai negara yang aman, harmoni dan berdaulat. Aktiviti pembelajaran kita seterusnya adalah kita akan melakukan beberapa aktiviti pembentangan.